Pemimpin dilihat bermasalah. Ekonomi negara terus mengelunsur dan berhudung. Saga kita ingat ni. Dan tidak ada tanda-tanda ia mampu untuk diperbaiki. Ekonomi negara saya tak nampak. Dan dengan jelasnya bila kita lihat pelabur-pelabur yang ada dalam negara pindahkan syarikat di luar negara. Yang dari luar tak masuk-masuk ke Malaysia. Dan kita sekarang ni tinggal terkontang-kanting. Nak jana ekonomi sendiri pun tak tahu macam mana. Hasil pendapatan negara hari ini sudah tidak mampu disimbangi dengan perbelanjaan. Dulu-dulu, sebab saya kata saya rindu zaman Tengku Razali Hamzah jadi Menteri Kewangan, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, bila mereka membentangkan bajet. Dulu dipanggil belanjawan negara. Menteri Kewangan akan bercakap, saya dengan ini membentangkan belanjawan berembang. Zaman Tengku Razali pun tak ada dengar belanjawan bajet, ada defisit. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak ada belanjawan defisit. Belanjawan berembang. Malahan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan waktu beliau jadi Menteri Kewangan dulu. Saya ingat lagi. Dia kata jangan kita lupa surah Yusuf tentang 7 tangkai padi. 7 tahun kita bahagia dan siap sedia bahawa kita juga akan kalau ada masalah masa mendatang. Jadi kalau kewangan yang ada tu berjimat cermat. Dia dah mengingatkan dulu waktu dia jadi Menteri Kewangan, tapi waktu itu beliau adalah sebagai timbalan Presiden UMNO. Dari UMNO juga. Nah sekarang ni hasil pendapatan negara dah tak seimbang. Malahan sudah melanggar had yang diizinkan untuk kita berbelanja. Sebab berbelanja ni adalah dia punya kadarnya 55%, 45% yang diluluskan oleh Parlimen. Kadar KDNK dipanggil. Saya nak sebut pun saya bukan pakar ekonomi, tapi yang kepahaman saya mestilah kita punya dapat dalam 55%. Tapi sekarang ni dah naik sampai 65%. Dan dunia melihat. Ya, saya khawatir kalau ini berlaku, takut IMF masuk. Kalau IMF masuk sebab sistem monetary, sistem kewangan apa semua ni tertakluk pada IMF dunia. Kita tak boleh memisahkan begitu. Sebab seluruh negara di seluruh dunia ini, dia ada berangkai-rangkai semua tertakluk di bawah sistem kewangan dunia. Ini International Monetary Fund, IMF. Di satu ketika dulu Tengku Razali jadi pengusinya, presidennya. Dan sekarang ini semua orang tahu George Soros lah macam-macam. Dan mereka mencari jalan bagaimana nak ambil alih ekonomi negara kita. Bagaimana nak mentadbir negara kita. Dari segi sistem kewangannya. Kalau IMF masuk, itu jam penang lah. Nak beli kapal terbang kena minta kelulusan, nak beli peluru besar. Kalau orang serang pada kita, macam mana kita mempertahankan negara kita. Itu susah lah waktu tu. Inilah ketakutan akan berlaku kalau kita tak jaga. Dan lebih teruk lagi, nilai mata wang negara kita ni terus susun berbanding dengan mata wang negara luar. Situasi politik semua tak menentu. Walaupun buatlah survey macam mana pun, memang kita tahu untuk hari ini, untuk mendapat mana-mana parti singular secara satu buah parti untuk mentadbir, tak dapat dah. Sebab adanya PKR, Parti Keadilan, adanya PAS, adanya PBM, adanya Perikatan Nasional, UMNO. UMNO pun saya tak yakin boleh dapat 120 kursi. Nak bertanding di 120 kursi pun nak cari modal macam mana? Dulu dalam kerajaan. Ini keadaan saya. Untuk membentuk kerajaan, Yuskongkong mesti ada 112 kursi Parlimen. Jadi macam mana? Ini keadaan saudara. PKR begini, amanah begini, PAS begini. Ini masalah sebenarnya saudara. Sebab yang saya khawatirkan sebenarnya saya. Tadi saya berbual dengan Datuk Mukhtar Samad, mantan ketua UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Dia telefon saya cakap gini ni, kita macam mana dia? Saya kata bang, yang saya takut sebenarnya bang, abang dengan saya mengalami nasib yang sama. Kami dulu adalah warga pasca kemerdekaan. Kita mencapai kemerdekaan waktu itu dan negara bukanlah senang lenang macam sekarang. Zaman saya dulu, zaman beliau juga waktu itu, nak makan sehari sekali pun belum tahu boleh dapat. Sehari sekali nak dapat makan nasi belum pasti. Malah kadang-kadang kita makan sulam dengan ubi kayu, ubi rebus, pisang, orang kampung. Dan kita makan kanji. Kita bukan makan nasi macam mana anak-anak kita, cucu kita sekarang ni. Boleh pergi ke McDonald dan sebagainya. Tak ada masa itu. Memanglah suasana negara begitu. Dan kita dengan penuh kemiskinan. Jalan raya tak ada. Mandi air perigi. Kita tak mandi air paip. Kalau lah waktu itu ada COVID-19, saya rasa semua orang kena COVID-19.
Sebab mandi air paip. Kononnya air tidak dirawat. Kemudian kita tidak ada bekalan elektrik. Dan yang paling penting sekali untuk belajar pun susah masa itu. Akhirnya teman-teman saya yang seangkatan dengan saya, beliau di Bagadatuk, saya di Lumut, yang seangkatan saya ramai yang terpaksa drop out. Bila nak masuk sekolah menengah saja, ibu bapa cakap sudah cukuplah. Kamu belajar setakat darjah 6, boleh baca, boleh semua, bolehlah mungkin jadi masuk askar ke nanti, ataupun buatlah kerja kampung. Yang lain tu biarlah, apa nak buat, tak ada kemampuan. Saya melihat anak bangsa saya tidak berpeluang untuk belajar, untuk meneruskan pendidikan. Sebab saya bersyukur kepada Allah SWT, diberikan sedikit pemikiran. Kerajaan Negeri Perak bagi saya beasiswa, Kerajaan Persekutuan bagi saya beasiswa. Alhamdulillah dapat meneruskan pelajaran. Itu pun sampai seperingkat Senior Cambridge. Itu saja dulu MCE dah, Malaysia Certificate of Education. Itu saja. Lepas itu bila bersembang dengan almarhum mak saya kata gini, almarhum mak saya kata teruslah belajar lagi. Dia kata kamu boleh lulus, kamu boleh teruskan, boleh menyambung. Saya kata tak boleh mak, dia kata keadaan susah, dia nak bayar macam mana pendidikan semua. Jadi saya belajar bekerja. Sambil bekerja kita belajar. Itu yang saya lalui. Itu yang generasi kami lalui, yang susah. Kemudian kita membina kehidupan. Dapatlah belajar lagi, sampailah pergi belajar ke luar negeri apa semua tu dengan daya inisiatif sendiri. Malahan saya ramai juga kawan-kawan saya yang belajar masa di London itu, yang bekerja sebagai pelayan dekat McDonald, pelayan dekat supermarket. Saya bekerja sebagai sweeper, tukang sapu sampah dekat kasino. Masuk pukul 9 malam. Sejuk masa tu. Tapi masuk pukul 9, gaji dapat 125 pound seminggu. Cukuplah untuk bayar sewa rumah. Jadi masuk ke kasino tukang sapu sampah. Tapi dapat tip lah kadang-kadang tutup Arab yang kaya-kaya semua tu. Ini pengalaman saya. Dan Alhamdulillah, hasil dari usaha kita dan negara membina dia punya ekonomi, akhirnya rakyat tenteram. Okey, anak-anak kita dapat belajar. Dan hari ini, saya selalu bercakap dengan kawan-kawan. Dulu, kalau kita balik kampung, anak cucu-cucu akan bercakap dengan neneknya, akan bercakap dengan Tok Wannya, Tok K-nya. Wan, buat kuih apa? Wan akan cakap buat lemping. Ataupun Wan dia kata buat kuih kodok. Hari ini cucu tak kenal kuih kodok. Kalau kita kata lemping pisang pun kita tahu. Kalau nak katakan bahawa kuih koci pun mungkin ada setengah kenal, setengah tak kenal. Cucu kita. Anak-anak mungkin masih kenal lagi. Dan anak-anak menikmati kenikmatan mereka hidup untuk belajar sampai ke luar negeri. Macam saya, anak saya belajar ke luar negeri apa semua tu, tak ada macam mana yang kita lalui. Okey, berlakulah era tentram, kita bahagia. Yang menjadi ketakutan saya, apakah ini akan berulang pula kepada pusingan pada cucu kita? Saudara, dalam saat kita berbalak ni, kita jangan lupa what is the fate of our grandson and granddaughter. Ataupun cucit kita akan datang. Apakah mereka juga akan mengalami nasib macam kita ini? Ini masalahnya, saudara, yang harus kita fikirkan. Kita okey, kita dah lalui. Bolehlah kita kutuk siapa saja. Kita dah dapat merasa bawa kereta. Dulu zaman kami dulu tak ada kereta pun. Tumpang macam saya kata dulu lah. Nak pergi keluar bukan sewan pun nak tumpang lori tok. Dulu dengan sekarang terlalu berbeza. Tetapi kita dapat menikmati. Ada kereta, ada LRT, ada MRT, naik kapal terbang, naik pesawat, naik private jet dan sebagainya. Apakah ini dapat disustain apabila ekonomi menghudung dan pimpinan bergaduh sama sendiri? That is the most important. Ini crucial. Sebab itu saya mengajak teman-teman semua, kita santunkan fikiran kita, satukan hati kita. Put aside, dalam keadaan sekarang ni, kita tengah berperang dengan COVID ini, kita menyantuni sama kita. Terus saya fikirlah soal kepartian ini semua, kita cari pemimpin macam mana yang mampu untuk mentadbir. Sebab itu tadi saya berbual apa semua tadi dengan Datuk Mukhtar Samad. Dia kata, Tok, Yaya cakap tu betul lah, dia kata. Kalau Tengku Razali dilantik sebagai interim sebab dia tak ada baggage. Dia tak ada letakkan kepentingan diri dia. Dia tak ada letakkan orang keliling. Dia tidak akan dia tak ada tutang budi dengan sesiapa. Ini macam Tan Sri Muhyiddin bila dia jadi sebagai Perdana Menteri, dia terpaksa lantik orang. Orang yang tak layak pun dia lantik juga. Orang yang kalah dalam pilihan raya pun lantik juga sebagai Timbalan Menteri. Sebab nak jaga, nak balas budi. Ini dia panggil baggage. Bukan saya tak tahu yang mereka bersabar tu, yang dia kalah bertanding, hilang ruang pertaruhan pun, terpaksa dilantik sebagai Timbalan Menteri. Kenapa? Nak balas budi. Tapi berbeza dengan Tengku Razali, dia tak ada.
Kalau dia kata Ketua Muhtar, dia kata dia umpama macam orang bujang lah, dia kata. Orang bujang kalau nak kahwin kan cantik. Kalau orang dah berbini-bini ni nak kahwin lagi ni, orang nampak janggal lah tu. Okey, saya setuju. Tapi saya merasakan sekarang ni, dia tanya saya, apa pandangan you dengan Tengku Razali? Saya kata kita ni sebanyak kadang-kadang ni, kita ni sebagai komentar ni, kita memberi pandangan dan sebagainya, kita macam menonton pertawanan bola sepak. Memanglah pemain dalam padang tu dia tahu bila nak skor. Dia tahu nak pas ke siapa, nak pas sini. Tapi kita di luar ni, oi, bagilah ke kiri, oi, bagilah ke kanan. Kita kadang dilihat lebih bijak daripada mereka. Saya minta maaf, saudara. Ini berbagai yang membuat boreh ni. Betul, saudara Mek Elias. Baggage inilah yang membuatkan boreh. Nah, jadi dia tanya dengan saya, apa Datuk punya pandangan? Saya kata Tengku Razali dia bukan macam Muqtadari. Zaman saya dulu Muqtadari lah. Dia bukan apa ini kaki skor ada. Dia ni sebenarnya peranan ni, saya rasa pandangan saya lah, saya kata dia seperti Socinaan, ketua pasukan, mengatur strategik. Dia yang pergi ke depan. Ini apa yang berlaku sekarang ni, Perdana Menteri pun nak pergi ke depan. Dia pula nak skor tu, dia nak skor begini. Sepatutnya dia atur. Sebab itu saya minta, kalau boleh, semalam saya kalau saudara dengar baik cakap-cakap saya, bahawa adalah lebih baik kalau pimpinan negara, tak kisahlah daripada Lim Guat Eng ke, daripada Haji Hadi ke, siapa. Now the country is at war. Sekarang ini negara kita berhadapan dengan peperangan. Peperangan kita dengan COVID-19. Peperangan kita dengan kedudukan ekonomi yang tengah menghudung ini. The only way, pandangan saya lah, kita satukan. Ambil Tengku Razali bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, bersama dengan Datuk Seri Najib, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Mat Sabu, whoever. Duduk bincang untuk negara. Dan kita tidak boleh lagi, orang tak betul, orang ni korup. No. Letakkan pemikiran, the country come first. Kita kena sampai ke tahap sekarang ini, inilah masanya kita meletakkan negara mengatasi segala-galanya. Kita jangan tanya apa negara boleh bagi pada kita. Kita mesti bertanya, what you can contribute? Apakah sumbangan anda kepada negara? Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.